Assalamualaikum, hai. Jumpa lagi kita di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak buat video. Sebenarnya saya baru beli dua pokok, Emerald Mist, Colocasia Emerald Mist dan juga Colocasia New SP. Colocasia New SP ni saya sendiri pun confused. Saya keliru nak cakap nama Colocasia ni dia Pusang Leopard ataupun Colocasia Emerald Elephant. Banyak sangat nama, cumanya saya confident kalau saya gunakan nama Colocasia New SP lah. Okay, kalau kita tengok cara seller ni bungkus, oleh kerana seller ni tak post, dia gunakan personal courier, dia letak dalam tong beginilah dengan kapas dan sebagainya. Yang ini New SP, Colocasia New SP, dan lagi satu tu Colocasia Emerald Mist. Dan yang Beirut tu, itu juga Emerald Mist. Teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Saya akan tunjukkan cara tanam dan jaganya selepas ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Ini adalah cara saya tanam lah pokok Colocasia. Sebelah ni pokok Morning Dew, masih anak juga. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam FB, saya dah tunjukkan pokok tu besar dan sihat. Asalnya kecil je saya tanam. Okey, kita teruskan dengan pokok Colocasia New SP ni. Pasu yang saya gunakan macam biasa, pasu saya sederhana dan saya gunakan tanah bakar. Okey, ramai tanya adakah ini tanah bakar ataupun tanah apa ni? Topsoil. Kalau ikut pengetahuan saya dan pengalaman saya, sebenarnya tanah ni tanah topsoil tetapi dikeringkan. Okay, ramai confuse dengan tanah bakar. Tanah bakar ni biasanya tanah yang campuran dan dibakar, dan biasanya tanah bakar ni berwarna gelap. Ini adalah tanah, pada saya tanah topsoil lah. Sebab tu kadang-kadang saya gunakan nama topsoil, tapi saya cakap panggil tanah bakar. Sebab kalau kita pergi ke nursery, tanah ni kita panggil tanah bakar. Baru nursery tahu tanah yang warna orange ni dalam paket RM2. Satu paket ni RM2 je. Cumanya untuk tanam Colocasia New SP ni, saya letakkan juga tanah vata asli lah. Cuba-cuba campurkan di tengah. Tapi saya letak sedikit je, kerana tanah vata asli ni terlalu pekat dan kaya dengan kandungan nutrien. Saya takut dia jadi panas dan sebagainya. Saya letak sedikit saja. Dan saya kambus balik dengan tanah topsoil ni, tanah bakar yang saya beli ni, sampai atas. Biasanya untuk pasu saiz sederhana begini, saya gunakan 3 beg RM2 tanah topsoil ni lebih kurang. Nak kurang pun boleh, maksimum 3 beg. Jangan terlalu banyak sebab kita nak air tu bertakung. Dan kita juga bolehkan selepas ini, kalau kita nak buat cara pulau, kita pulaukan di tengah saja. Jadi untuk awal-awal ni saya tak pulaukan pokok ni. Saya biarkan begini dulu, bagi dia subur dan sihat dulu. Apa itu kaedah pulau, saya akan buat video lepas ini. Apa itu kaedah pulau. Kaedah pulau ni ada pro and con lah, dan saya akan tunjukkan pada video akan datang. Okey, selepas letak tanah topsoil, kalau ada paku ke besi atau sebagainya, buangkanlah. Pastikan tanah sahaja. Dan macam biasa, air yang saya gunakan bukan air pili, tetapi air yang saya takung daripada air hujan, ataupun air daripada air pili yang saya letakkan dalam tempayan ni. Saya letak anti klorin, saya biarkan beberapa hari baru saya gunakan. Tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan tak ada tempayan begini, ataupun tak ada kemudahan nak ada air telaga dan sebagainya, pakai air pili pun boleh, tak ada masalah. Biasanya untuk pasu saiz begini, kalau saya letak air dalam 5-6 bekas jugalah, daripada bekas siram pokok IKEA yang saya beli ni, ada dalam 5-6 lah. Satu bekas air penyiram IKEA ni, tak silap saya dalam 2.5 liter ke 2.5 liter rasanya. 2.5 liter. Jadi dalam 2.5 liter darab 5 atau 6 kali lah. Itulah berapa liter air yang ditakung oleh pasu ini
walaupun kita dah letak pasir. Jadi tuan-tuan dan puan boleh imagine lah, pokok ni, pokok colocasia ni pokok yang sukakan air. Berapa liter air saya letak dalam ni untuk saya takungkan dia. Biasanya lah, kalau nak penuhkan 5 darab 2 liter dan 10 liter lah air diperlukan untuk satu pasu. Dan seperti biasa, saya pernah terangkan dalam video-video sebelum ini, pada awalnya bila kita letakkan air, air akan jadi berkeladak dan keruh lah. Itu normal. Apa-apa tanah, kalau kita usik letakkan air, dia akan berkeladak. Keladak di atas tu, tuan-tuan dan puan, kalau tak suka lihat sakit mata, boleh sauk lah pakai jaring ataupun pakai sauk ikan kecil tu. Boleh bersihkan. Biasa saya akan saukkan jugalah, saya pun sakit mata kat, tak suka tengok kotor-kotor, nampak benda tak kemas. Kalau ada nampak macam bubble tu, biarkan je. Itu menandakan air masuk kat bawah lah, ada ruang udara dekat dalam tanah tu, dia akan jadi bubble begitu. Dan saya punya perangai, kalau saya letakkan pokok dalam pasu ni, saya tak cuci akar. Saya tanam sekali dengan media-media asal. Saya tak nak kacau pun akar. Dan untuk tanam ni, tak semestinya nak tunggu akar tu well rooted ataupun akar dah banyak berselerak. Akar sedikit pun kita dah boleh dah sebenarnya gendam dalam air. Ikut pengalaman saya, tanam yellow splash dan mojito yang akar lagi sedikit, boleh hidup, tak ada masalah, tak mati. Kalau tuan-tuan dan puan, kira-kira lebih kurang saya isi air ni sampai tinggi ni dalam 5 ke 6 lah. 5 ke 6. Jadi dalam 10 liter ke 12 liter lah satu pasu ni. Ini termasuk pasir. Jadi tuan-tuan dan puan boleh agak lah, pasu ni agak besar. Dan boleh bela ikan jugalah dalam ni. Ikan, saya sarankan kalau nak bela, boleh letak gapi ataupun ikan laga. Tetapi kalau ikan laga, jangan letak air terlalu tinggi. Sebab ikan laga ni dia punya flex tinggi, dia mudah lompat keluar. Jadi kalau nak letak ikan laga, kurangkan sedikit air lah. Ikan laga ni air sedikit pun tak ada masalah. Dan kalau nak letak ikan laga, pastikan nak letak betina ramai, banyak boleh, tetapi jangan letak jantan. Jantan kalau ada berdua, dia dah bergaduh dah. Kalau satu jantan ramai betina pun tak ada masalah. Tetapi kalau untuk pasu macam ni, biasa saya letak seekor pun dah memadai. Ikan gapi, ikan laga tu dia akan makan semua jentik-jentik kalau ada lah. Dah bersihkan, jangan risau, air akan jernih menjelang 1 atau 2 hari. Seperti pasu sebelah dia tu, pasu yang saya letak morning dew. Tegakkan dia punya pokok. Kalau ada tree leaves, letak supaya kita dapat lindung dia daripada nanti angin tolak kan. Ini contoh. Dah beberapa hari, air dah jadi jernih. Dari segi penjagaan, kalau letak dalam air begini sangatlah senang. Tuan-tuan dan puan tak risau, pokok tak terlupa disiram, pokok kering dan sebagainya, tak pernah berlaku lah. Kalau dah letak dalam air ni sangat senang. Cuma nak kena jaga jentik-jentik. Dan baja sebulan 2 kali. Baja saya gunakan macam biasa, baja siam ni, baja teratai. Saya letak pada 1 hari bulan dan juga 16 hari bulan. Setiap bulan, tak pernah miss. Kalau tuan-tuan dan puan nak letak baja osmocote boleh, tetapi kena buat pulau. Nanti saya buat video pulau tu. Sebab osmocote tak boleh letak macam tu je, nanti dia banyak yang timbul macam tu je. Setakat ini je video untuk kali ni. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Bye.